Najib tuntut hartanah 100 juta ringgit. Akhirnya, Zafrul buka mulut. Apa salah Najib? Kenapa Tun M dengki? Rupanya Mujidin yang hancurkan Muafakat Nasional. PN mahu UMNO hancur, tunduk pada mereka. UMNO sedih, bersatu PAS semakin biadab dengan UMNO. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengesahkan Kabinet menerima permohonan daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk mendapatkan hartanah bernilai 100 juta ringgit di Ibu Negara. Bercakap semasa sesi penggulungan di Dewan Rakyat, Tengku Zafrul berkata maklumat berkaitan rumah dan hartanah tersebut tidak dimasukkan ke dalam bajet 2022 kerana permohonannya dibuat selepas pembentangan. Permohonan telah dibuat, perbincangan pun diadakan. Sekarang kita menunggu keputusan jemaah menteri untuk dimuktamadkan, katanya seperti dipetik Istro Awani. Terdahulu Dr. Mahathir Mohamad, pejuang Langkawi, meminta Tengku Zafrul menjelaskan mengapa rang Undang-Undang Perbekalan 2022 tidak menyentuh mengenai hartanah 100 juta ringgit yang akan diberikan kepada Najib. Pada awalnya, Zafrul mencadangkan supaya soalan itu dipanjangkan kepada Jabatan Perdana Menteri kerana perkara itu di bawah bidang kuasa jabatan tersebut. Bagaimanapun, selepas beberapa kali diminta menjawab persoalan tersebut oleh Ahli Parlimen Blok Pembangkang, dia mengesahkan permohonan telah diterima. Saya kata permohonan ini, seperti saya sebutkan tadi, ia tiada dalam bajet kerana ia dibentangkan sebelum permohonan tersebut. Untuk laksanakan ini, ia akan dibawa sebagai rang undang-undang perbekalan tambahan di Parlimen nanti, ujarnya. Jawapan itu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan Ahli Parlimen Pembangkang, termasuk Mahfuz Omar, Pakatan Harapan Pokok Sena, dan RSN Raya, Pakatan Harapan Jelutong. Sesi penggulungan tersebut juga berterusan panas apabila Ahli Parlimen membangkitkan perkara sama sehingga membuatkan Speaker Azhar Harun beberapa kali mengarahkan mereka untuk duduk. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mengakui ada membuat permohonan untuk mendapatkan tanah dan rumah bernilai 100 juta ringgit di Ibu Negara. Bagaimanapun, Najib berkata permohonan itu bukan merupakan hadiah, sebaliknya pemberian biasa kepada semua bekas Perdana Menteri di bawah Akta Ahli Parlimen Saraan 1980 Pindaan 2003. Menulis di Facebook, Najib mengulas isu yang dibangkitkan oleh pengerusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad mengenai permohonan mendapatkan hartanah itu di Dewan Rakyat. Dia Mahathir sendiri yang pindah akta semasa dia Perdana Menteri keempat. Ofis saya cuma mohon diberi kediaman selepas PRU14 seperti dalam akta dipindah dia. Kerajaan beri 3 bidang tanah untuk pilih, maka saya pilih satu. Bukan sudah diluluskan kerajaan hari ini pun. Bukan saya minta hadiah 100 juta ringgit dari kerajaan, tetapi kediaman seperti diberi kepada kesemua bekas-bekas Perdana Menteri, katanya. Malah Najib berkata, pejabat bekas Perdana Menteri yang didudukinya hanya merupakan sebuah banglo yang disewa di Bukit Pantai, bukan kompleks besar macam Perdana Leadership Foundation Mahathir. Anak-anak saya pun bukan bilioner macam anak-anak dia. Lalu dia tanya, apa jasa saya sebagai Perdana Menteri? Tak ada apa-apa pun jasa saya, katanya secara sinis. Dalam hantaran itu, Najib menulis senarai panjang jasa-jasanya kepada negara, termasuk menyelamatkan ekonomi negara daripada The Great Global Recession dari tahun 2008 hingga 2010. Kadar pertumbuhan ekonomi antara paling tinggi di rantau ASEAN sepanjang tempoh saya menjadi Perdana Menteri. Jumlah nilai pelaburan asing paling tinggi dalam sejarah dan antara paling tinggi antara negara-negara jiran semasa saya Perdana Menteri. Aset negara naik 1.2 trilion ringgit dari 800 bilion ringgit ke 2 trilion ringgit dari tahun 2008 ke 2017 masa saya Perdana Menteri. Mahathir sendiri yang mengaku ini pada awal tahun 2020 walaupun banyak kali ditipu bahawa negara sudah bankrupt bawah Najib, dakwanya. Terdahulu Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengesahkan Kabinet menerima permohonan daripada bekas Perdana Menteri itu untuk mendapatkan hartanah bernilai 100 juta ringgit. Bercakap semasa sesi penggulungan di Dewan Rakyat, Tengku Zafrul berkata maklumat berkaitan rumah dan hartanah tersebut tidak dimasukkan ke dalam bajet 2022 kerana permohonannya dibuat selepas pembentangan. Tengku Zafrul menjawab soalan yang dikemukakan Dr. Mahathir yang meminta dia menjelaskan mengapa rang Undang-Undang Perbekalan 2022 tidak menyentuh mengenai hartanah berkenaan. Bagaimanapun, jawapan itu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan Ahli Parlimen Pembangkang. Barisan Nasional berasa sedih dengan Perikatan Nasional yang bertindak mereka-mereka daripada belakang. Ketua Pemudanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menubuhkan jawatan kuasa penaja Perikatan Nasional terbukti menjadi faktor penyebab kepada kehancuran Muafakat Nasional.
Yang sedih, setiap kali Mufakat Nasional mesyuarat, kita tanya kepada PAS sebanyak 2 kali PAS berpegang kepada apa yang dipersetujui untuk menggunakan lambang masing-masing. Tapi dalam diam, Tan Sri Muhyiddin Yassin wujudkan jawatan kuasa penaja Perikatan Nasional, tarik PAS sertai dan runtuhkan hubungan Mufakat Nasional, katanya dalam program pentas anak muda Sempena Pilihan Raya Negeri Melaka secara langsung di Facebook. Jelas Ashraf, komponen MIC dalam Barisan Nasional pun pernah terjebak untuk menyertai Perikatan Nasional, namun menarik balik hasrat itu. MIC pun nyaris masuk jawatan kuasa penaja Perikatan Nasional, tapi MIC kata, saya lebih sayangkan Barisan Nasional daripada Perikatan Nasional. Jadi MIC tulis surat kepada ROS untuk batalkan hasrat sertai Perikatan Nasional. Kita kena tikam daripada belakang, katanya lagi. Pada Ogos tahun lalu, MIC menarik diri daripada menyertai Perikatan Nasional selepas UMNO juga membuat keputusan tidak menyertai gabungan itu. Sebelum itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Habibie berkata, parti itu memutuskan untuk tidak menyertai Perikatan Nasional secara rasmi. Ahmad Zahid berkata, UMNO sebaliknya akan terus memperkasakan Mufakat Nasional bersama-sama dengan PAS dan parti komponen Barisan Nasional lain. Seorang pemimpin Barisan Nasional mendakwa langkah Perikatan Nasional merebut semua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri di Melaka adalah bertujuan untuk memecahkan undi Melayu dan memastikan Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya negeri itu. Penasihat Komunikasi Barisan Nasional Isham Jalil berkata, Perikatan Nasional pimpinan bersatu cuba menjatuhkan UMNO dan kemudiannya memaksa UMNO tunduk kepada kehendak mereka. Bercakap kepada portal FMT, beliau percaya bahawa bersatu mahu UMNO melepaskan tuntutannya terhadap semua kerusi yang dimenanginya dalam pilihan raya umum ke-14. Katanya, bersatu perlu berfikir semula sekiranya ia percaya bahawa memecahkan undi Melayu akan memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan dan menyebabkan UMNO terpaksa berunding untuk menyertai Perikatan Nasional. Kami tidak akan dijadikan terbosan, ini hanya akan menguatkan lagi tekad kami, katanya. Isham berkata, beliau juga percaya bahawa Perikatan Nasional tidak berhasrat untuk memenangi pilihan raya itu kerana tiada sokongan akar umbi. Sebaliknya, niat mereka hanyalah untuk memecahkan undi Barisan Nasional. Katanya Barisan Nasional mempunyai peluang cerah untuk menang, tetapi tambahnya, kami tidak mahu terlebih yakin. Beliau mendakwa, menurut kajiannya, sentimen yang memihak kepada Barisan Nasional adalah jauh lebih baik berbanding ketika PRU14 apabila sokongan Melayu turun kepada 65%. Jika kita berjaya mendapat 70% hingga 75% sokongan Melayu, kita mungkin dapat menang di 17 kerusi. Namun, kita perlu bekerja keras. Baru-baru ini, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan berkata, gabungan itu boleh memenangi 18 kerusi dan membentuk kerajaan negerinya sendiri. Muhammad berkata, keyakinan itu adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Barisan Nasional ketika tempoh berkempen, selain data yang menunjukkan pengundi konsisten mengundi gabungan itu sebelum PRU14. Isham berkata, beliau juga berharap PAS akan terus bekerjasama dengan UMNO. Katanya beliau bersemangat melihat ahli PAS membantu Barisan Nasional memasang bendera di kawasan mereka. Kita juga mahu mereka yang berada dalam bersatu kembali kepada UMNO. Bagaimanapun saya tahu, berdasarkan sejarah, ia tidak akan berlaku sehingga ia kalah. Oleh itu kami perlu menang menentang Perikatan Nasional. Seorang pemimpin kanan UMNO mendedahkan rundingan pembahagian kerusi di Melaka dengan Perikatan Nasional digagalkan oleh syarat tidak munasabah sehingga membawa kepada masalah besar. Selain itu, Abdul Rahman Dahlan mendedahkan dalam salah satu rundingan tersebut, Wakil Bersatu dan PAS meninggalkan bilik mesyuarat sebelum perbincangan tamat. Mereka keluar, walkout, meninggalkan UMNO bersendirian di bilik mesyuarat, katanya. Tambah Abdul Rahman, Wakil Bersatu dan PAS bertindak sebegitu walaupun mesyuarat berkenaan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Saya tengok tidak ada penghormatan diberikan kepada Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat dan wakil-wakil itu bingkas bangun dan terus keluar dari bilik mesyuarat walaupun mesyuarat belum lagi selesai, katanya. Menurut anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu lagi, Perikatan Nasional juga meletakkan syarat yang tidak dapat diterima seperti tidak akan membenarkan UMNO meletakkan ramai calon sehingga memungkinkan parti itu membentuk kerajaan secara bersendirian. Kata Abdul Rahman, penegasan tersebut dibuat sendiri oleh Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu ketika rundingan dijalankan pada 27 Oktober lalu. Alasan beliau ialah UMNO mungkin tidak akan memberikan jawatan exco, ahli majlis dan ketua kampung kepada Bersatu dan PAS, katanya dalam kenyataan video dimuat naik di media sosial. Abdul Rahman yang turut terlibat dalam rundingan berkenaan menambah kebimbangan Perikatan Nasional itu sepatutnya tidak timbul kerana UMNO bersedia memasukkan butiran tersebut dalam perjanjian bertulis. Syarat kedua pula, kata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu lagi, Bersatu mahu menentukan siapa calon ketua menteri dari UMNO. Kedua-dua syarat berkenaan menurutnya tidak boleh diterima oleh UMNO. Kami ini datangnya dari UMNO
dan biarlah UMNO yang menentukan siapa calon Ketua Menteri dalam PRN Melaka ini, katanya. Beberapa hari lalu, Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar mendakwa rundingan pembahagian kerusi di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional gagal kerana sikap parti tertentu yang menjadi abang long. Menteri Besar Terengganu itu sekali lagi melegaskan dakwaan berkenaan, namun percaya UMNO dan PAS berpeluang berbaik-baik semula jika watak-watak yang dimaksudkannya itu sudah tidak ada lagi. Abdul Rahman berkata, dakwaan dibuat Ahmad Samsuri sebenarnya jauh daripada fakta sebenar mengenai kehendak bersatu agar UMNO tidak bertanding di bawah kerusi. Ia juga tidak boleh diterima berdasarkan kepada fakta. UMNO tidak mahu berunding kerusi dengan hanya mengambil kerusi Melayu, kemudian dibahagi dua. Sebahagiannya diberikan kepada Barisan Nasional, manakala sebahagian lagi kepada Perikatan Nasional. Itu adalah formula yang tidak boleh diterima dan pada saya sendiri, itu adalah formula yang menidakkan potensi terbaik untuk memenangi kerusi-kerusi tersebut, katanya. Abdul Rahman berkata, sepatutnya rundingan pembahagian kerusi di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional itu dibuat mengikut kekuatan parti dan ia juga digunakan oleh gabungan terbabit di Melaka. Hal itu jelas, katanya, berdasarkan cara Perikatan Nasional membahagikan kerusi dalam kalangan parti komponen mereka. Bersatu bertanding di 15 kerusi, PAS hanya diberikan 8 kerusi. Bermakna, Bersatu bertanding 2 kali ganda lebih banyak daripada PAS. Jadi tidak ada juga pengagihan kerusi sama rata. Kenapa dengan UMNO pula? Syarat yang dikenakan ialah UMNO dan Perikatan Nasional mesti bertanding hampir sama rata. Walaupun semua orang mengakui UMNO mempunyai kekuatan jentera, keahlian dan cawangan yang jauh lebih besar daripada parti-parti lain, katanya.